Tapi dia nampak ada something mencangkung dekat atas kepala Kamal. Okey, sekejap ni. Tumpang lalu. Okey, baiklah. Oh, kenapa aku masuk macam ni? Sebab saja buat entrance macam ni. Nak tunjuk hoodie. Cantik kan? Tiba. Okey. Hai, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek. No. Sebenarnya channel Take a Peek ni baru je tukar nama, which is Intai Jagat. Kepada mana-mana yang tak pernah tahu apa maksud Intai Jagat tu, mesti aku explain. Aku sebenarnya translate je sebenarnya Take a Peek tu kepada Intai Jagat. Sebab ramai sebenarnya yang susah nak sebut ataupun susah nak cari Take a Peek. Ada orang komen dekat aku, ada orang bagi tahu dekat aku lah. So untuk memudahkan semua orang dan juga orang-orang Melayu, sebab aku kan Melayu, so kita kenalah gunakan bahasa kita sendiri. So aku tukar kepada Intai Jagat, which is Take a Peek bermaksud intai. So jagat is actually sejagat, you know, alam sejagat, alam semesta. So jagat tu maksudnya dunia, semesta, alam, sentero dunia, you know. So Intai Jagat means intai alam, intai semesta, intai misteri, intai semua benda yang pelik-pelik kat dunia ni. Okay, menyeluruh lah kiranya. So panjang pula intro aku kali ni. So channel kali ni, channel yang akan datang selepas ini dekat channel ni adalah Intai Jagat. So long story short, nama channel aku sekarang adalah Intai Jagat, which is translate daripada Take a Peek. Sama je kan. So kita mula lagi sekali, okay. Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Intai Jagat channel. Nama aku E dan kisah horor benar kali ini bertajuk Hotel. Okay, sebelum tu auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Okay, kisah ni terjadi dekat abang aku dan kawan-kawan dia. Okay, sebelum tu aku start dulu cerita ni supaya korang lebih faham dia punya flow dia. Okay, macam ni. Baru-baru ni, which is hari Ahad sampai Selasa, abang aku dia tengah mood bercuti. So dia pun ambil cuti dan dia pergi bercuti di Cameron Highland, Pahang. Okay, so dia plan ni dengan kawan dia tau. Dia berdua dengan kawan dia lelaki, dan ada juga kawan dia yang dekat Pahang, memang nak bercuti juga dekat Pahang, which is dekat Cameron. Tapi untuk memudahkan semua pihak, kawan abang aku yang dekat Pahang ni ambil hotel yang sama dengan abang aku dengan kawan dia ni, supaya senang diorang nak pergi mana-mana sama-sama. Okay, so kita bagi nama, selalunya aku bagi nama ABCD je kan. So korang pun mungkin dah bosan dengan ABCD, EFG or something. So kali ni kita letaklah nama orang yang betul. Okay, bukan nama orang betul, bukan nama sebenar. Okay, dia just perkataan yang nama orang betul. Apa ya aku ni. Okay, kita namakan abang aku lah, yang aku panggil abang. Okay, kawan dia Kamal, dan dua orang lagi kawan dia yang tinggal dekat Pahang, perempuan, iaitu kita panggil nama dia Hasanah dengan Balkis. Okay, so cerita ni ada 4 orang. Abang aku, Kamal, Hasanah dan Balkis. Okay, dipendekkan. No, tak nak dipendekkan cerita. Aku nak buat cerita ni jadi panjang, so tak boleh dipendekkan cerita. Okay, hari Ahad tu abang aku sampai, dan time tu kawan dia ni, si Hasanah dan Balkis ni tak dapat cuti tau. So dorang berehat dulu hari Ahad tu, dan diorang akan mula berjalan pada hari Isnin dan Selasa tu lah. So malam tu abang aku dah penat drive dengan kawan dia si Kamal ni. So diorang pun pergilah tidur. Time diorang tidur tu tak ada apa-apa tau. Hari pertama, okay, dalam cerita ni yang haunted ni adalah hotel tempat diorang duduk tu. Aku takkan bagi tahu hotel tu dekat mana, tapi clue dia adalah dia adalah tempat paling tinggi dan sejuk dekat Cameron Highland tu. Okay, so time diorang dekat sana,
Hari pertama, malam pertama, tak ada apa-apa yang jadi. Diorang rehat, lepak macam biasa. Hari kedua, which is hari Isnin tu, barulah si Hasanah dengan Balqis ni pergi check in dekat hotel tempat diorang menginap tu. Abang aku dengan Kamal, diorang berada dekat tingkat 7. Hasanah dengan Balqis ni pula masuk lambat dan diorang check in dekat tingkat 9. Okay, so dia adalah gap 2 tingkat yang berbeza dekat hotel yang sama. Okay, get that point? Okay, get that point. Make sure get that point, okay? Sebab itu agak penting. Okay, malam kedua, diorang pergi makan steamboat tau. Makan steamboat sebab Cameron, Cameron is a sejuk place. So, diorang pergi makan lah benda yang panas untuk menghangatkan badan. Okay, dah habis makan steamboat tu. Steamboat kan memang buka malam, mana buka siang kan. Okay, time tu diorang habis makan dalam pukul 12 lebih macam tu. Time tu diorang masuk bilik dalam pukul 1 macam tu lah, baru diorang masuk bilik sebab bawa-bawa lepak semua kan. Ya, kawan dah lama tak jumpa macam tu kan, lepak-lepak alang-alang kan. Lepas tu dah malam tu abang aku naik, abang aku dengan Kamal tingkat 7, okay. Hasanah dengan Balqis tingkat 9. Okay, time diorang dekat atas tu, atas lah hotel kan, atas. Okay, time diorang dekat bilik masing-masing tu, si Kamal ni dah tidur nyenyak tau. Dia memang kiranya si Kamal ni dia tak pernah jejakkan kaki dekat Cameron. So dia tak expect pun sebenarnya Cameron sesejuk itu. Diorang pula menginap dekat hotel yang paling sejuk, suhu dia memang paling tinggi. So dia sebelum pergi Cameron tu, nak tahulah kalau kisah kelakar ni kan, dia boleh minta nak ada swimming pool dekat hotel tu. Lepas tu abang aku, semua Hasanah, Balqis semua dah pelik dah macam, asal kau nak swimming pool? Kan dah sejuk. Tak sejuk ke? Tak ke jadi air terjun ni kalau masuk dekat swimming pool tu? Tapi dia kan tak pernah pergi Cameron. So dia pergi mana-mana, dia mesti akan sewa tempat yang ada swimming pool tau. Dan dia tak expect pun sebenarnya Cameron Highland tu sesejuk tu. So bila sampai, dia adalah orang yang sangat memerlukan selimut dan juga snow cap, sebab memang sejuk gila. Kalau tak tutup telinga ni, tak tutup badan, tak pakai baju tebal, memang sejuk lah. Kalau orang tak tahan sejuk, susah sikit lah nak hidup kat Cameron tu kalau tak ada baju tebal. Lepas tu, malam diorang dah lepas makan steamboat tu, masing-masing masuk bilik. Dan si Kamal ni memang terus tidur lah. Kiranya dia memang dah penat dan dia pun terus tidur. Tidur memang tidur mati lah senang cerita. Diorang katil single masing-masing, so dia pun tidur dekat katil dia. So nak jadikan cerita, malam tu abang aku tak boleh tidur tau. Dia macam, time tu dah pukul 2 lebih macam tu. Dia main-main phone, scroll social media and something. Tak boleh tidur. Dia macam susah tau nak tidur. Malam pertama okey je, tidur nyenyak, tak ada apa-apa jadi. Malam kedua tu dia macam something is wrong somewhere. Ada something yang tak kena kat mana-mana kan. So dia pun tak boleh tidur. So dia main-main telefon, dia tengok kiri kanan dalam gelap, sorang-sorang. Dah tak ada member nak borak sama. So nak buat apa kan, tak ngantuk lagi. Tiba-tiba, benda ni sebenarnya benda biasa je, tapi dia dengar ada budak tau. Ada bunyi budak berlari dekat koridor tingkat 7 tu. Bunyi budak berlari, macam tu kan, dia berlari keliling. Memang dengar lah bunyi budak tu sebab ini kan bilik lah, literally bilik, bukannya rumah. So korang boleh dengar lah kalau ada budak ataupun sama berlari dekat koridor kan. Time tu pukul 2 lebih. Dan abang aku tak fikir apa-apa pun sebenarnya, sebab mungkin dia fikir itu anak-anak orang yang sewa dekat hotel tu juga, yang balik malam-malam macam diorang ke apa kan. So tak ada apa-apa isu pun sebenarnya. Lepas tu dia biar je lah. Dia tak terfikir pula nak pergi tengok dekat lubang pintu hotel tu. Nak tengok kan boleh tengok keluarkan melalui lubang pintu tu. Dia tak terfikir pula nak tengok. So dia biar je lah. Lepas dia dengar bunyi budak berlari-lari tu, dia masih lagi tak boleh tidur tau. So main-main phone, baca doa apa semua. Then somehow selepas tu dia boleh tidur. Dan dia pun tidur lah. Dah penat kan, badan dah penat, makan dah kenyang semua, sepatutnya senang nak tidur, tapi susah pula tidur. Dah lepas dengar bunyi budak berlari tu, lepas tu dia pun tidur. Time dia tidur tu, kalau korang ingat lagi lah, kalau korang tengok video-video aku sebelum ni, aku ada mention yang abang aku ni boleh feel something tau. Bukanlah abang aku je sebenarnya, kita orang semua boleh feel something. Tapi aku rasa semua manusia pun boleh, semua kaum sejagat boleh feel something. Kalau ada something tak kena, sebab tu bulu roma boleh meremang kan. Sebab body kita sendiri, badan kita sendiri boleh tahu if ada something yang tak kena. So waktu abang aku tu dah tidur tu, ni mimpi tau. Dia
Aku bukanlah kata suruh korang percaya mimpi 100%, tapi it could be a clue. Ia mungkin boleh jadi clue ataupun petunjuk untuk kita di dunia sebenar ni. Sebab mimpi kan, antara dua alam, jasad dan roh. Apung-apung. If you get what I mean. Kalau aku faham apa maksud aku. Okay, kalau tak faham aku dengar je lah. Okay, lepas tu time dia tidur tu, dia mimpi. Kan ingat tak tadi Kamal dah tidur sebelah dia kan? Dah tidur mati. Memang tidur nyenyak sampai berselubung. Dia tidur. Dalam mimpi tu, dia berada di tempat yang sama. Maksud dia di atas katil dia, dan Kamal pun di atas katil Kamal. Dia tengok keliling. Tak. Ada something. Ada dekat atas kepala Kamal. Dia nampak ada seekor aku tak tahu nak bagi penjodoh bilangan apa, tapi dia nampak ada something mencangkung dekat atas kepala Kamal. Like Kamal tengah baring macam ni kan, tengah baring, aku tak tahu macam mana nak buat baring. Okay, Kamal tengah baring macam ni. Bukanlah maksud aku mencangkung tu, bukanlah benda tu cangkung dekat kepala si Kamal tu. Maksud aku dia mencangkung tapi dekat atas kepala Kamal. Okay, ni bendanya, ni Kamal, ni kepala Kamal kuku aku ni kepala Kamal. Okay, benda tu, perempuan tu, dia perempuan tau, perempuan or something, perempuan something tu berdiri mencangkung dekat atas kepala Kamal, dekat atas katil tu. Sekejap aku tunjuk. Dia literally macam tu. Dalam mimpi tu, abang aku nampak tangan dia, like kuku-kuku dia hitam tau. Hitam, panjang, runcing dekat sebelah telinga si Kamal ni macam ni. Sebab dia mencangkung kan, so dia macam jaga tau. Dia macam dekat atas kepala si Kamal tu. Dia duduk mencangkung macam tu. Dia tengok kiri kanan macam tu. Seram tak? Sekejap aku duduk balik proper. Tak senondong betul. Okay. Lepas tu, dekat atas kepala si Kamal tu ada benda tu. So abang aku macam speechless lah, macam point penting, sebenarnya dalam mimpi tu yang abang aku nampak bukan si Kamal tau yang tengah baring dekat katil singgah sebelah abang aku tu. Aku bagi nama lain Aku bagi nama Ahmad. Okay, si Ahmad ni adalah kawan abang aku juga tau waktu sekolah. Si Kamal ni pun kawan abang aku juga waktu sekolah. Tapi dalam mimpi tu kan abang aku berdua je dalam bilik tu, Kamal dengan abang aku. Tapi dalam mimpi tu abang aku nampak si Kamal ni, tempat si Kamal baring ni, yang sepatutnya Kamal yang dah tidur mati tu, bertukar jadi Ahmad, kawan abang aku waktu sekolah dulu. Sama posisinya macam si Kamal tidur, tapi dia Ahmad. Muka dia, badan dia semua Ahmad. Dalam mimpi tu macam seolah-olah abang aku pergi Cameron berdua dengan si Ahmad, bukan si Kamal. Lepas tu abang aku macam, aku memang pergi dengan Ahmad ke? Macam dalam mimpi tu, macam mimpi kan rasa macam betul kan. So dia macam, apa benda ni? Tapi dia tengok dulu, dia macam observe dulu, perhati dulu kan. Dia tengok okay. Lepas tu dia tengok benda tu like perempuan tu memang bentuk dia memang tidak memberangsangkan lah. Memang ayat tidak memberangsangkan ni aku selalu guna dalam Wattpad aku tahu. Sebab itu je perkataan yang proper, yang nak kata bukan buruk, bukan cantik, bukan sedap mata memandang. Dan ayat tu jarang orang gunakan, tapi orang faham. Okay. So perempuan ataupun something yang mencangkung dekat atas kepala si Kamal, which is Ahmad now, sangat pelik. Dia seram lah. Dia macam, aku tanya abang aku macam mana rupa dia, like exact detail dia kan, macam mana perincian rupa dia. Tapi abang aku cakap macam seram, tapi dia tak kacau abang aku. Dia literally dia cuma duduk, dia cuma cangkung atas kepala si Ahmad dalam mimpi tu. Dan dia macam tengok keliling. Dia tak pergi mana-mana. Dia mencangkung dekat kepala si Ahmad tu. Tapi dia tak ada terka abang aku ke apa ke, tak ada. Dia macam dia diam je kat situ. Tapi dia macam mengawasi macam tu. Lepas tu abang aku macam tanya dia macam, kau siapa? Macam mana? Kenapa kau ada dekat kepala si Ahmad tu? Lepas tu hantu tu cakap apa? Aku memang penjaga budak ni. Aku dah lama jaga budak ni, daripada dulu sampai sekarang. So aku kat sini
tugas aku untuk jaga dia. Lepas tu dia tengok keliling kan. Abang aku macam, oh, okay. Okay. Dalam hati abang aku cakap, as long as dia tak kacau abang aku, so it's fine lah kan. Tapi seram lah, dalam mimpi tu macam seram lah. You know, kau bayang kawan kau, lepas tu tiba ada benda mencangkung dekat kepala dia dengan kuku-kuku yang runcing hitam dan tajam. Lepas tu abang aku cakap macam perempuan ni or something figure ni, dia macam tak berpakaian tau. Tapi sebab tak nampak jelas, dia macam, you know, dalam mimpi kan, tapi dia macam nampak coklat je, macam kulit, macam baju, tak tahulah. Tapi dia nampak macam, tapi perempuan yang berbaju coklat, berbadan coklat, tak tahu. Tapi dia seram. Lepas tu abang aku boleh pula berborak dengan dia dalam mimpi tu, kau tahu tak? Abang aku cerita macam, oh, jadi selama ni apa je si Ahmad ni buat yang kau dah nampak selama ni kau jaga dia? Pasal hantu tu pun berborak dengan abang aku, bla 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 bla. Tapi borak cara hantu lah. Lepas tu time tengah borak-borak ni, kau rasa macam pelik tak? Kau rasa macam pelik sebab berborak dengan hantu, tapi you know, it's a mimpi dan dia tak kacau abang aku. Dia tak nampak macam mengancam dan terancam dengan abang aku. So dia tak ada kacau abang aku. Dia cuma macam berborak je dengan abang aku. So abang aku pun berborak dengan dia, macam tanya-tanya staff soalan pasal si Ahmad and stuff kan. Sebab dalam mimpi tu bukan Kamal, dia Ahmad. Lepas tu tengah borak-borak ni, tiba-tiba si hantu perempuan ni, si something ni, makhluk perempuan ni, okay, aku buat dia kan mencangkung kan, macam ni kan. Lepas tu tiba-tiba dia macam tu. Lepas tu abang aku pun macam, time dia toleh tu, abang aku pun macam pandang lah juga apa benda siap yang dia pandang. Macam kenapa dia macam ni, kenapa dia macam, tiba-tiba dia macam, aku tak macam kucing yang terancam tu. Tiba-tiba kan bulu dia naik macam tu kan. Macam tu. Tiba-tiba dia macam ternaik bulu dia. Kalau kucing tiba-tiba macam ternaik bulu dia macam tu. Tiba-tiba dia macam hiss tau. Dia macam marah. Tiba-tiba dia macam pandang ke arah something sambil marah. Tak dengar berborak dengan abang. Lepas tu abang aku macam, apa benda dia ni? Sama aku pun pandang. Abang aku pandang, nak tahu apa yang diorang nampak. Aku tunjuk. Apa benda tu? Lepas tu abang aku macam, apa benda tu? Lepas tu dalam masa yang sama, perempuan yang jaga si Ahmad ni, yang jaga si Ahmad tu, tahulah dia penjaga betul ke ataupun menyamar ke apa kan. Sebab selama abang aku kenal kawan dia ni, which is Kamal ke Ahmad ke, tak kisahlah mana-mana satu tu pun, tak tahulah pula dia penjaga ke apa kan. Tak pernah nampak pula selama ni. Macam okey je kawan dengan dia. Tapi tiba-tiba dalam mimpi tu dia mengaku dia penjaga kepada si Ahmad ke Kamal ni, tak tahulah kan. Lepas tu dia nampak benda tu. Kau nampak kan aku tadi tu? Dia macam, tiba-tiba ada macam sesosok budak dalam umur 4 tahun, warna hijau. Kau mesti fikir apa yang aku fikir kan? Tapi dia bukan toyol, dia anak hak. Sebab dia ada rambut. Kalau toyol tak ada rambut, dia botak dan dia budak kecil dan warna hijau dan dia main guli. Tapi ini dia tiba-tiba muncul. Aku tak dapat tunjuk macam mana nak selak langsir tu. Tapi dia, you know, dekat hotel ada langsir kan, tirai langsir tu, dia literally selak daripada langsir tu. Dia macam hai, macam tu, macam hai. Dia macam tengok diorang, tengok si hantu perempuan ni dengan tengok abang aku yang tengah berborak ni. Budak 4 tahun tu, like hantu budak 4 tahun hijau. Rambut dia panjang. Bukanlah panjang gila tu, tapi panjang rambut dia panjang dan tak botak, warna hijau. Dan muka dia seram. Aku tak tahulah, abang aku tak explain macam mana seram dia. Tapi hantu perempuan ni seram tak muka dia. Tapi hantu budak yang macam umur 4 tahun yang hijau ni lagi seram daripada hantu perempuan tu. Lepas tu abang aku macam tu nampak kan, macam Allahu Akbar, macam tu kan. Abang aku terus macam tu dalam mimpi tau, sampai suara abang aku keluar. Lepas tu macam stuck, you know, macam dalam mimpi kita macam kena hempap, macam kena himpit, macam dia macam stuck tau. So macam
Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu kan. Dia melaung-laungkan nama Allah dalam mimpi tu. Dan somehow dia terjaga. Lepas tu dia terjaga, Alhamdulillah. Benda pertama yang abang aku buat bila terjaga, dia laju-laju, dia cepat-cepat pandang dekat langsir tempat budak hijau tu tadi ada. Lepas tu dia baru tengok kawan dia, which is sekarang adalah Kamal, sebab dalam mimpi tu Ahmad kan. Dia tengok tak ada benda pun dekat atas kepala si Kamal ni. Dan dekat langsir tu pun tak ada apa-apa. Tak ada budak hijau, tak ada hantu perempuan mencangkung, tak ada apa-apa. So dia macam tengok, okay, tak ada. Nasib baik tak ada. Lepas tu dia pun astaghfirullahaladzim macam tu kan. Lepas tu dia pun teruslah baca surah-surah yang mana boleh melindungi dia dan juga mengikat benda yang tak sepatutnya supaya tinggal di situ. Which is sebenarnya kalau korang nak tahu, ada ayat yang boleh mengunci, maksudnya macam boleh melindungi diri kita sendiri. Abang aku bagi ayat ni dekat aku time aku kena kacau dulu. Dan ada satu part ni di mana aku tidur, aku asyik mimpi benda-benda bukan-bukan je. Benda bukan-bukan tu maksud aku benda-benda paranormal, supernatural lah. Dia macam sederet seminggu tu, setiap kali aku tidur, aku mimpi yang gore gila, yang seram gila, tahu tak? Benda yang bukan-bukan. Dan sampai aku rasa takut nak tidur. Sampai macam tu sekali. Serius tak. Selama aku hidup waktu tu, aku tak pernah rasa takut macam tu bila nak tidur. Which is aku seorang yang suka tidur. Aku rasa semua orang suka tidur. Tidur tu adalah tempat kita merehatkan segala tubuh badan dan minda kan. Tapi bila aku nak tidur, aku rasa macam seram gila. Aku tak boleh. Aku takut nak tidur. Dalam tempoh tu, aku tak tahu kenapa aku tak minta bantuan sesiapa. Sampai part aku rasa aku perlukan bantuan, aku tanya abang aku. Aku cakap dengan dia, aku selotok dengan dia, aku cakap aku tak boleh tidur and stuff kan. Rupanya waktu tu abang aku, tak silap aku, abang aku dekat universiti. Sama ada universiti ataupun dekat Singapura, aku tak ingat. Tapi time tu abang aku tak dekat rumah lah kiranya. Dan abang aku ada bagi senarai ayat ni, macam list benda-benda yang aku boleh amalkan supaya benda tu tak kacau aku. Dan aku buat benda tu, aku baca ayat-ayat tu, dan Alhamdulillah aku memang tak kena kacau dan aku tidur lena sampai pagi untuk next hari berikutnya lah. So bagi aku ayat tu memang powerful. Dan korang yang kena ganggu ataupun ada something wrong yang tak kena dalam hidup korang boleh baca ayat ni, which is aku akan letak dekat dalam video ni. Sebab aku ada senarai dia, aku takut aku salah sebut, so aku kena tengok balik dan aku akan letak kat sini. Okay, ayat tu memang powerful dan korang kena sertakan ayat tu dengan niat sekali tau. Korang tak boleh baca kosong-kosong je. Korang kena tahu maksud ayat tu. Dan korang kena yakin yang Allah tu nombor satu, yang memang dia je yang boleh tolong kau. Macam tu. Which is memanglah dia seorang yang boleh tolong kau. So kau kena yakin setiap kali baca ayat tu. Dan kau kena tahu apa yang kau baca. Dan insyaAllah lepas tu tak ada apa-apa gangguan lah. Dan aku masih berpegang ayat tu sampai sekarang. Kalau ada apa-apa, memang ayat tu memang function. Dan abang aku pun guna ayat tu kalau pergi mana-mana. Senarai ayat tu lah, senarai benda tu. Sorry, terpesong pula. Tadi cerita pasal hotel tu kan. Okay, cerita ni tak habis lagi tau kat sini. Cerita ni ada lagi. Dan aku tahu korang tak suka aku buat sambung-sambung ni. Sebab kalau boleh korang nak habis je kan. Aku pun macam tu juga. Tapi video ni dah panjang. Dan aku tak suka video banyak-panjang. So aku pasti korang pun tak suka juga sebenarnya. Mungkin some of korang, mungkin segelintir daripada korang suka. Tapi aku jenis yang tak suka tengok video panjang-panjang tau dekat YouTube. So aku nak buat macam tu dekat channel aku. Sorry lah kalau benda tu mengganggu hidup korang. Tapi whatever lah, as long as aku cerita dan aku share benda betul, bukan main-main. Banyak pula aku bebel. Okay, sambungannya aku akan sambung selepas ni kepada hotel part 2. Apa ya aku ni? Okay, so aku tamatkan episod hotel ni dekat sini. Kita jumpa dalam next video. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang buruk itu disandarkan kepada aku sendiri. Take a peek, intai jagat, wujudnya memanggil cerita.